Hari ini saya nak kongsi tentang sinopsis Tufail Al-Nafis. Tapi sebelum saya cerita tentang sinopsis dia, saya nak cerita dululah tentang latar belakang Tufail Al-Nafis ni. Tufail Al-Nafis ditulis oleh Raja Ali Haji pada akhir abad ke-19, iaitu pada tahun 1865 Masihi, dan ditulis sepenuhnya dalam bahasa Jawi. Tufail Al-Nafis ni dalam bahasa Melayunya ialah sebuah hadiah yang bermakna. Dalam bahasa Inggeris pula bermaksud The Precious Gift. Raja Ali Haji atau nama penuhnya ialah Raja Ali bin Raja Haji Ahmad bin Raja Haji bin Daing Celak bin Daing Melaka, merupakan seorang pujangga di Istana Riau dan juga merupakan kerabat istana berketurunan Bugis. Apa yang menariknya tentang Tufail Al-Nafis ni? Yang pertama, Tufail Al-Nafis ini menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ia dipuji oleh ramai peneliti sejarah di mana-mana negara. Contohnya, Virginia Matheson, Ali Ahmad, Barbara Watson dan yang lainnya. Yang kedua, peristiwa dan pentarihan yang digunakan dalam Tufail Al-Nafis ni adalah amat tepat. Yang ketiga, dalam Tufail Al-Nafis ini mengetengahkan Bugis-sentrik. Apa tu sentrik? Sentrik ialah meletakkan sesuatu hal sebagai minat utama. Jadi, bila mana kita kata Tufail Al-Nafis ni menggunakan Bugis-sentrik, ia bermakna bahawa Raja Ali Haji telah menulis Tufail Al-Nafis menggunakan suku kaum Bugis sebagai watak utama atau watak dinamik, dengan mengatakan bahawa suku kaum Bugis ni merupakan masyarakat yang gagah berdiplomasi sehingga meletakkan mereka mempunyai kedudukan yang amat tinggi di beberapa kawasan seperti di Riau, di Selangor dan juga di Sambas. Seterusnya, selesai kita bercerita tentang latar belakang Tufail Al-Nafis, kini kita akan melihat kepada pecahan dalam Tufail Al-Nafis. Disebabkan Tufail Al-Nafis ni sebenarnya banyak buku strike, jadi dia ada banyak pecahan. Tapi saya hanya akan sebut 5 daripada banyak-banyak pecahan tu. Antaranya ialah Raja Melayu pertama dan salah silahnya. Yang kedua ialah Raja Siak dan salah silah mereka. Yang ketiga ialah salah silah Bugis. Yang keempat ialah Raja Kecil. Dan yang kelima ialah Bugis di Mempawah. Dan juga bab-bab yang lain yang dapat dijumpai dalam Tufail Al-Nafis. Selain itu, kita akan melihat kepada turutan dalam Tufail Al-Nafis. Walaupun Tufail Al-Nafis ni karyanya panjang, banyak cerita, tapi saya hanya akan menyebut dan menceritakanlah beberapa sahaja peristiwa dalam Tufail Al-Nafis ni. Iaitu yang pertama, Tufail Al-Nafis sebenarnya menyimpulkan beberapa kisah dalam Suratus Salatin, sehingga dikatakan bahawa Tufail Al-Nafis ni merupakan parodi ataupun parodi lah kepada karya sebelum ni. Contohnya, macam peristiwa yang mana mengatakan Raja Kecil ni merupakan anak kepada Sultan Mahmud Shah dan juga anak kepada Encik Apong. Dan ia digunakan seolah-olah sebagai satu kenyataan lah dalam Suratus Salatin ni. Malah dibuktikan lagi dengan satu kenyataan lain yang menyatakan bahawa kedaulatan Raja Kecil ni telah dibuktikan melalui pesaka yang Tuan Sakti dari Pagaruyung. Tapi Raja Ali Haji melalui Tufail Al-Nafis pula cakap dia guna kenyataan yang sama juga. Tapi akhir sekali tu dia guna perkataan konon. Yang mana perkataan konon ni sebenarnya menunjukkan kesangsian diri dia lah, iaitu Raja Ali Haji itu sendiri terhadap fakta yang dikeluarkan tentang Raja Kecil tu lah. Jadinya ini membuktikanlah yang mengapa dikatakan bahawa Tufail Al-Nafis ni merupakan parodi kepada Suratus Salatin. Kedua, dalam Tufail Al-Nafis ni juga menceritakan berkenaan dengan sejarah kemerosotan Melaka yang mana dilalui sendirilah oleh Raja Melayu dan Raja Bugis pada abad ke-17 hinggalah kepada awal abad ke-19, iaitu dikatakan bahawa kemerosotan kerajaan Melaka ni berpunca daripada kemerosotan moral dan juga masalah kurangnya iman lah dalam kalangan Raja-Raja Melayu pada zaman itu, yang mana juga dikatakan bahawa Raja Melayu pada zaman tersebut sangat zalim sehingga sanggup bunuh-membunuh hanya untuk mendapatkan tahta. Dan akhirnya kerajaan Johor Riau ini pecah menjadi kerajaan Johor dan juga kerajaan Riau Lingga. Contoh peristiwa ni ada berlaku waktu kejadian Raja Kecil Siak lah, yang mana dia ni nak rampas tahta punya pasal dari Raja Abdul Jalil. Dia sanggup buat macam-macam muslihat dan taktik. Sebab apa? Dia kata dia satu-satunya anak Sultan Mahmud Shah. Jadi kenapa dia tak layak untuk dapat tahta tu? Kenapa Raja Abdul Jalil yang dapat? Jadi dia sanggup buat macam-macam masalah, macam-macam muslihat untuk merampas tahta ni. Selain itu,
Dalam Tufat An-Nafis ni juga boleh dipecahkan kepada dua pecahan, iaitu dalam pecahan pertama kita melihat macam mana wujudnya konflik dalam kalangan orang Minangkabau di Riau, orang Bugis dan juga gabungan Melayu di beberapa kawasan seperti di Riau, Kedah, Selangor, Siak dan juga di Kalimantan. Manakala dalam pecahan yang kedua yang berlaku dalam sekitar tahun 18 hingga ke tahun 1864 menceritakan bagaimana wujudnya kesatuan dalam kalangan orang Bugis dan juga orang Melayu, yang mana pada akhirnya wujudnya satu serangan yang mana kerajaan Belanda telah bersetuju untuk menandatangani sebuah treaty dengan Sultan Riau. Apa tu treaty? Treaty ialah persetujuan formal antara dua negara atau lebih, yang mana dalam Tufat An-Nafis ni menceritakan Sultan Riau tu sendiri sebenarnya dah mengaku kalah dan dia dah meletakkan kerajaan dia untuk diuruskan oleh Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun Dutch East India Company. Jadi, antara cerita yang diketengahkan dalam Tufat An-Nafis ni ialah macam mana Raja Ali Haji ni dia mengurangkan unsur mitos dalam karya agungnya, iaitu Tufat An-Nafis lah. Kalau kita tengok dalam karya-karya agung lain-lain ni, mitos ni macam satu kebiasaan untuk naikkan ataupun untuk meninggikanlah keagungan sesebuah bangsa tu. Tapi untuk Raja Ali Haji ni specialnya sebab dia nak kurangkan mitos tu, dia pentingkan fakta. Contohnya, dalam Seratus Salatin kita dah pernah dengar lah macam mana Seri Tribuana dengan adik-beradik dia naik lembu terbang sampai ke Bukit Siguntang. Tapi dalam Tufat An-Nafis pula cerita juga tentang Seri Tribuana dengan adik-beradiknya. Tapi ayat dia macam ni. Semula adalah Raja Seri Tribuana itu, kerajaan di Singapura adalah menterinya bernama Demang Lebar Daud yang datang bersama-sama dengan dia dari Palembang. Yang mana kalau kita tengok dalam kenyataan ni, dia tak sebut pun mana-mana mitos ataupun dia tak menunjukkan implikasi pun mana-mana dewa raja lah untuk Seri Tribuana ni. Berbezalah dengan Suratul Salatin. Jadi ini telah membuktikan macam mana Raja Ali Haji dalam Tufat An-Nafis mengurangkan ataupun meminimumkan unsur mitos sehabis baik. Seterusnya, cerita kedua yang juga telah diketengahkan oleh Raja Ali Haji dalam Tufat An-Nafis ini ialah kritikan secara langsung terhadap raja dalam kes Sang Rajuna Tapa, iaitu dikatakan bahawa raja telah menjalankan hukuman tanpa unsur periksa. Contohnya kita dapat lihat dalam muka surat yang ke-6 dalam karya Tufat An-Nafis ini dinyatakan sebuah kenyataan, iaitu padahal pekerjaan itu tiada dengan unsur periksa lagi. Dalam kenyataan ni, kita dapat lihatlah macam mana kritikan ini dikenakan secara langsung kepada raja dalam kes Sang Rajuna Tapa tersebut. Cerita yang ketiga dan cerita yang keempat ini menunjukkan unsur agama yang diketengahkan oleh Raja Ali Haji melalui penulisan Tufat An-Nafis ini. Iaitu yang ketiga, ceritanya adalah berkenaan dengan raja kecil besar yang telah diislamkan sendiri oleh Nabi Muhammad melalui mimpi yang dapat dilihat melalui muka surat yang ke-7. Dan cerita yang keempat adalah berkaitan dengan peristiwa Singapura yang dilanggar Todak sebagai bala kerana telah membunuh ulama yang bernama Tuan Zain Al-Hatib yang dapat dilihat melalui muka surat yang ke-6. Dikatakan bahawa peristiwa pembunuhan dan juga peristiwa Singapura dilanggar Todak ini sebagai natural force ataupun komitmen beragama kerana telah membunuh ulama, maka berlakulah bala di kawasan tersebut. Maka ini telah membuktikan bahawa Raja Ali Haji menekankan unsur agama juga dalam penulisan Tufat An-Nafis. Oleh itu, terbuktilah bahawa sememangnya Tufat An-Nafis ini merupakan sebuah karya agung Melayu yang sangat menarik dan sangat istimewa. Justru, saya seru semua untuk kita sama-sama pelajari dan dalami karya-karya agung Melayu seperti Seratus Salatin, Misal Melayu, Hikayat Abdullah dan Tufat An-Nafis agar kita sama-sama perolehi pengajarannya dan ilmu yang berguna daripadanya. Sekian, terima kasih.